Halo Malaysia, halo. Semenjak tahun 1946, orang Jawa dan Sukarno telah menyerang 5 kesultanan di Sumatera dan juga di Kalimantan. Penyerangan ini dilakukan oleh komunis Indonesia kerana pada masa itu hanya orang Jawa mahu menjadikan negara Jawa di seluruh Indonesia. Pada masa itu, Sultan di Sumatera menolak penubuhan dan penggabungan dengan negara Indonesia. Di Sumatera pada masa itu terdapat berjuta-juta kuli daripada Pulau Jawa yang dijual oleh orang Belanda sejak tahun 1609. Pada masa itu, Gubernur Jawa yang dilantik iaitu orang Jawa telah menyerang kesultanan ini 5 hari 7 malam. Pada tahun 1946, keturunan Jawa yang terdiri daripada kuli-kuli dan pendatang haram PKI telah menyerbu istana-istana Sultan, Delhi, Asahan, Medan. Mereka ini, keturunan komunis, telah menubuhkan pasukan komunis. Ramai raja-raja Melayu menukar nama kepada Batak dan melarikan diri ke Malaya. Daripada tahun 1946 hingga 1967, ramai sekali orang Melayu dan lain-lain bangsa ditanam. Kaum pendatang daripada Indonesia telah menghapuskan peribumi di Sumatera dan di Kalimantan. Kuli-kuli ladang dan ketua komunis Marwan telah menghapuskan peribumi. Pada zaman itu, Sultan Azahan dan Simalungun Medan risau kerana mereka sangat kaya. Disebabkan mereka sangat kaya, orang Sumatera diangkat dan dipandang tinggi oleh penjajah. Orang Sumatera dilahirkan dengan kekayaan. Orang Batak Aceh mempunyai petroleum daripada Aceh hinggalah ke Malang. Banyak bangsa kuli di Indonesia terdiri daripada Pulau Jawa. Belanda juga tidak mengiktiraf Pulau Jawa sebagai kerajaan kerana mereka adalah golongan kuli. Tahun 1946, buruh dan pekenar Jawa cemburu dan telah menghapuskan kaum peribumi daripada Aceh hingga Merauke. Mereka telah menghapuskan sistem beraja sultan dan agama rasmi Islam di Sumatera. Inilah keturunan yang dikatakan Dajjal. Sehingga sekarang orang Melayu Malaysia tidak mencukai orang Indonesia kerana mereka adalah negara yang tiada agama. Pendatang daripada PKI telah merampas harta dan aset milik peribumi. Buruh pendatang ini menyerang istana Sumatera kerana mereka mendapat senjata bekas daripada Netherlands dan Jepun. Selepas Perang Jepun pada masa itu, Jepun surrender. Sukarno segera mengklaim negara Belanda. Komunis Indonesia sangat kejam kerana mereka golongan pendatang dan mereka tidak suka dengan orang yang ada title sultan. Pada zaman Jepun, orang Jawa dijadikan tahanan dan bekerja bersama Jepun. Keadaan ini menyebabkan Indonesia mandi darah vs perbumi. Orang Jawa pandai mencipta cerita. Selepas Indonesia kalah perang, Soeharto telah menangkap Sukarno pada tahun 1967. Yang mengalahkan Indonesia tidak lain dan tidak bukan ialah Malaysia. Sehingga sekarang orang Indonesia sangat sakit hati dengan Malaysia. Soeharto telah menangkap Sukarno dan menghapuskan kawan-kawan Sukarno secara sah. Selepas kalah perang, Sukarno telah ditahan di dalam rumah. Orang Jawa kembali kepada kelemahan asal mereka. Lieutenant Jeneral Tahir pada tahun 1971 telah bangkit dan mereka telah menubuhkan Majlis Adat Melayu Sumatera. Ini disebabkan Melayu dan Soeharto pada masa itu telah menghapuskan baki-baki pendatang Jawa komunis di Sumatera dan Kalimantan. Mereka ini telah membunuh peribumi dengan senjata yang dibekalkan oleh Belanda dan juga Jepun. Sejarah ini telah menyebabkan orang Indonesia dan Sukarno malu kerana mereka pada masa itu tidak kuat. Malaysia yang pada itu di bawah UMNO memainkan peranan bersama Amerika untuk menyelamatkan peribumi di Sumatera daripada pupus.
Walaupun Indonesia dan penyokong Soekarno telah dipenjarakan, sehingga sekarang masih ada lagi komunis di Indonesia. Malangnya, sultan-sultan tidak sempat diselamatkan. Indonesia sentiasa diperhatikan oleh Malaysia sejak pendatang WS Peribumi. Walaupun Indonesia sekarang adalah sebuah negara yang besar, tetapi Malaysia lebih kuat dari segi sejarahnya.